Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada para penonton atau pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali semula tazkirah Zuhur di Masjid Mujahidin. Baik, insya-Allah dalam kitab Minhajul Abidin wasiat Imam Ghazali saya masih sambung lagi. Baik, pada minggu yang lalu saya berkongsi bab mengenai empat perkara yang dalam kitab ini mengatakan yang terhalang ataupun cabaran bagi manusia, itu pertama dunia, manusia, syaitan dan hawa nafsu. Baik, saya akan sambung lagi bab mengenai tentang contohnya bab berkenaan dengan hawa nafsu dan syaitan itu sendiri. Diterangkan kitab Imam Ghazali ini saya yang bacakan adapun bisikan hati manusia ada dua, iaitu mengajak kepada kebaikan yang berasal daripada malaikat utusan Allah, iaitu malaikat mulhim, dan ajakannya itu dinamakan ilham. Satu lagi ialah ajakan kepada kejahatan yang berasal dari syaitan bernama waswas, dan ajakan itu dinamakan waswasah. Syaitan kadang-kadang mengajak berbuat kebaikan tetapi hanya sebagai pancingan, kerana sesungguhnya syaitan akan membelokkan kita kepada kejahatan. Contohnya mendorong kita supaya bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat sunat yang besar pahalanya dengan maksud agar manusia lalai mengerjakan yang wajib, atau hanya sebagai pancingan untuk mengheret kepada kejahatan besar, untuk melenyapkan pahala ibadat sunat tersebut seperti ujub dan sebagainya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dan kita ini, maka kedua-dua bisikan hati manusia itu berdiam dalam diri setiap manusia dan masing-masing berusaha memujuk manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap kelahiran anak Adam, Allah sertakan bersamanya kelahiran malaikat dan syaitan. Kemudian malaikat berdiam dalam hati manusia di sebelah kanan dan syaitan pula di sebelah kiri. Keduanya membisikkan ajakan masing-masing. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kalau kita pernah tengok kartun, tengok kartun kadang-kadang ada yang sebelah kanan tu, kalau macam cerita kucing lah, cerita kucing tu nampak kucing ada macam angel. Itu contohnya di malaikat sebelah kanan kita. Ada yang lagi satu tu perumpamaan yang memerah, seperti syaitan. Maka ini perumpamaan yang digambarkan cerita-cerita tu sebenarnya ada dalam kitab Imam Ghazali diterangkan. Maka di sebelah kanan ni iaitu malaikat kita yang mengajak kepada kebaikan, dan sebelah kiri itu syaitan, kerana mereka duduk di dalam hati manusia. Dan kadang-kadang kita kalau terikut pada contohnya kuat iman kita, maka dijaga oleh para malaikat. Tetapi ada kalanya bila kita merasa iman kita lemah dan terikut kepada hawa nafsu atau bisikan syaitan, maka jatuhlah kepada perkara-perkara yang tidak diingini dan jatuh kepada yang haram. Maka di sini saya ingin berkongsilah bab mengenai tentang iaitu nafsu. Seterangkan iaitu yang kita ketahui, pertama itu bab nafsu amarah, iaitu yang mengajak kepada kejahatan. Bila manusia itu, bila nafsu amarah ataupun tengah marah, perkara-perkara yang tak baik habis semua dibuat. Dan kedua itu nafsu lawamah, iaitu kadang-kala ia jatuh pada dosa dan ia takut kepada Allah dan cepat-cepat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kira masih ada harapan juga. Dan ketiga, nafsu mutmainnah, hati atau jiwa yang tenang, selalu ingat kepada Allah. Ini yang penting tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam Allah berfirman surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, bukan nafsu yang amarah ataupun nafsu lama ni 50-50 tuan-tuan. Ini kadang-kadang bila seperti terangkan tadi lah, macam cerita kartun, kadang-kadang ada yang sebelah kanan baik, itu malaikat yang baik, ada yang sebelah kiri itu ada syaitan, maka berbelah bagi mana nak ikut. Kalau sekiranya terikut sebelah kiri, maka jatuhlah pada dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bab nafsu amarah juga terbentuk dalam 4 perkara, iaitu uluhiyah atau riak, ataupun takabur, yang itu kuat atau suka buli orang. Kedua, suka memerintah atau berkuasa, merebut, dan tamak.
Ya. Kedua tu syaitannya. Nafsu amarah syaitannya, syaitanlah contoh penggoda, penghasut, engkar, suka berbantah. Inilah sifat-sifat nafsu amarah syaitannya, ya, syaitan. Ketiga itu baham, iaitu sifat haiwan. Itu pertama tidak malu, suka berkelahi, perzinaan, suka bertengkar. Inilah nafsu amarah yang seperti sifat haiwan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan keempat itu sebabnya iaitu kebuasan, iaitu ganas, zalim, bengis, dan merampas. Inilah nafsu amarah yang terbagi kepada empat perkara ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, kerana kita ni manusia ni ada kalanya siapa yang pernah melaluinya maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mempunyai hawa nafsu dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab ini mengatakan juga bahawa untuk contohnya mengatasi hawa nafsu iaitu dengan takwa. Kerana apa? Seperti terangkan tadi, bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut perintahnya dan menjauhi segala larangannya, contohnya tadi sebelah kanan kita, di hati kita, jantung kita atau hati kita ada iaitu malaikat yang menjaga kebaikan, dan sebelah kiri diterangkan juga ada syaitan, ya. Maka merebut-rebutlah mereka. Tapi bila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila hati kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senanglah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak suka kepada perkara-perkara maksiat ataupun benda-benda yang haram. Mudah-mudahan Allah letakkan kita bersama-sama orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan ikut perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti mana orang-orang yang terangkan seperti dalam Al-Quran, orang yang bertakwa mendapat kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Baik, saya rasa bab mengenai tentang nafsu amarah tadi saya berkongsi. Mudah-mudahan tak sebanyak sedikit supaya kita muhasabah diri kita, supaya kita banyak bersabar, kerana memang nafsu amarah ni suka marah dan suka memberontak. Ini antara satu-satunya, kerana bila kita memberontak, kita tak dapat berfikir dengan baik, maka membuat perkara-perkara yang tidak munasabah, perkara-perkara yang tidak menggunakan akal, yang membuat kita menyesal nanti kemudian hari. Maka dengan kesabaran itulah, seperti mana diterangkan dalam Al-Quran, Allah bersama-sama orang yang bersabar. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ganjaran orang yang bersabar itu sangat besar, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang seperti ini. Dan saya rasa saya berkongsi pada hari ini bab mengenai diri hawa nafsu kita dan syaitan ini. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan takwa kita dapat menurunkan ataupun mengatasi kita punya nafsu, dan begitu juga kita mohon pada Allah Subhanahu perlindungan dengan berbanyak membaca sebelum buat perkara, auzubillahi minasyaitanirrajim, kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat, solat-solat sunat, benda perkara-perkara yang sunat ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara yang tidak baik. Baik, saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi. Mudah-mudahan beri manfaat kepada anda dan keluarga, dan begitu juga diri saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.